Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hembusan Ramadaniyah ataupun nafahat Ramadaniyah seperti yang diungkap oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam beberapa penulisannya, kini kembali berada bersama kita. Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmahnya yang berterusan supaya kita dapat menghayati Ramadan dengan sebaik yang mungkin. Sesungguhnya ibadah siam adalah satu peluang keemasan bagi membebaskan diri kita dari cengkaman hawa nafsu kotor yang merugikan insan. Ibadah siam ini jika kita lakukan dengan penuh disiplin seperti yang telah disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ia mempunyai kekuatannya yang tersendiri sehingga ia boleh meningkatkan seseorang individu itu tahap kerohaniannya yang luar biasa sehingga boleh mendaki ke darjat kerohanian yang sangat tinggi. Justru adalah suatu yang sangat merugikan kepada kita umat Islam yang tidak dapat melakukan islah diri dalam musim khairat ini ataupun yang disebut juga sebagai mausimul khairat. Maka rugilah ibadah siam ini seandainya kita tidak dapat menggapai ketakwaan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, keberangkalian kamu mendapat ketakwaan. Apabila ungkapan keberangkalian digunakan la'allakum, ini menunjukkan bahawa tidak ada jaminan. Jaminan hanya boleh berlaku seandainya kita dapat menghayati Ramadan itu dengan penuh kerukunan. Kalau dalam istilah sekarang, dalam perkataan yang popular ialah SOP, iaitu satu ungkapan yang sangat masyhur bersempena dengan musibah COVID-19. Jadi Ramadan ini menganjurkan kepada kita untuk melakukan muhasabah ke atas diri kita supaya kerohanian kita dari segi nafsu dan juga an-nafs dan ar-ruh dapat berlaku satu proses pensucian jiwa ataupun tazkiyatun nafs untuk nanti kembali kepada Allah dalam fitrah yang asal. Apabila kita tamat pada 29 ataupun 30 hari melakukan siam apabila umat Islam merayakan Aidul Fitri. Jadi dalam konteks ini haruslah kita menjaga segala SOP Ramadan ini dengan sebaik yang mungkin untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya yang mendapat keredaan dengan doa yang setiap malam kita baca, bahawa kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat keredaannya dan dapat lepas daripada bahaya api neraka. Jadi dalam menyambut Ramadan ini kita tidak boleh
menjadikan Ramadan ini sebagai satu budaya, tetapi dia adalah dihayati sebagai satu syariat yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya untuk melakukan dengan seberapa baik yang boleh. Selain itu, Ramadan juga adalah menandakan bahawa bulan ini bulan turunnya Al-Quranul Karim, bahawa Allah menghantar kepada kita Rasulullah SAW, dan Rasulullah menerima wahyu di dalam bulan Ramadan. Dan inilah mukjizat yang terbesar, mukjizat yang teragung jika dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, di mana Al-Quran adalah merupakan wa nunazzilu 'alaikal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, bahawa tidaklah Al-Quran itu diturunkan melainkan menjadi penawar dan juga rahmah kepada orang-orang mukmin. Jadi kita juga seharusnya menghayati Ramadan ini dengan melakukan tilawatul Quran, pembacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, iaitulah melakukan contemplation ataupun membaca dengan memaknawikan ayat-ayat Al-Quran itu ke dalam diri kita, seperti yang telah ditunjukkan oleh para sahabat. Apabila Al-Quran itu diturunkan pada peringkat permulaan Islam dahulu, mereka menghadam 10 ayat-ayat Al-Quran. Sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Muaz bin Jabal dan sebagainya, menghadamkan 10 ayat-ayat Al-Quran itu dengan tilawah dan tadabbur. Bukan saja tilawah dan tadabbur, tetapi juga lebih dari itu ialah at-tafahum, pemahaman terhadap Al-Quran. Inilah yang kita minta kepada umat Islam pada hari ini, bukan saja melakukan tilawah dan tadarus Al-Quran untuk tabarruk, untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang penting lagi ialah penghayatan Al-Quran. Termasuklah di dalamnya ialah penghayatan Al-Quran yang membicarakan tentang as-saum, puasa dari segi hukum hakam, tetapi juga yang sangat penting bahawa puasa itu adalah merupakan amalan umat-umat yang lalu, tetapi Islam telah menyempurnakan puasa ini dengan satu syariat yang lebih kemas, praktikal kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lalu, termasuklah penganut-penganut agama yang telah melakukan penyelewengan di dalam ibadah puasa. Jadi kita bersyukur kepada Allah kerana pada bulan ini juga adalah satu bulan yang disebut Mausimul Khairat yang saya sebutkan tadi. Inilah bulannya untuk kita banyak melakukan infak fi sabilillah, untuk tujuan mengangkat martabat agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahawa harta-harta kamu itu sebenarnya punya pertanggungjawaban ke atas diri kamu, kerana ada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta milikan kamu itu. Wa fi amwalihim, di dalam harta-harta mereka, haqqun, there is a right, ya, Lisa'ili, untuk orang yang bertanya, orang yang hendakkan harta itu sedikit untuk kegunaan hidupnya, ya. Wal mahrum, apalagi orang yang selama ini dibina al-mazlum, iaitu orang yang ternafi daripada mengecapi nikmat harta yang Allah anugerahkan kepada seseorang itu. Jadi dalam bulan ini adalah bulan yang dikenali sebagai bulan infak. Maka kita telah melihat dalam sejarah tamadun Islam, kejayaan Islam pada zaman yang lalu ialah kerana kekuatan infak, dan ini telah berlaku di dalam bulan Ramadan yang mulia. Dan akhirnya kita melihat bahawa dengan puasa ini juga ialah untuk kita menyatukan umat, silaturahim bagi membela golongan mustad'afin, golongan yang tertindas,
Dan inilah juga bulan yang satu lagi aspek Islam yang penting. Bulan bukan sekadar jihad nafsu dari segi makan minum, hawa nafsu, dan juga perkara-perkara yang terlarang, tetapi dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Banyak kemenangan-kemenangan perjuangan Islam menerusi seruan jihad telah berlaku dalam bulan Ramadan. Oleh demikian, marilah kita mengambil semangat Ramadan ini untuk menghayatinya dengan sebaik yang mungkin, termasuklah dalam konteks kami di College Darul Hikmah yang berpaksi kepada ayat Al-Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, maka siapa yang dianugerahkan dengan hikmah maka ia akan mendapat banyak kebaikan. Misi dan visi kita adalah untuk menyempurnakan college ini dari segi keperluan-keperluan asasi demi untuk kebajikan, manfaat dan faedah kepada pelajar-pelajar yang datang belajar di sini. Dan untuk itu kami memohon sokongan dan dukungan daripada masyarakat Islam untuk kita melakukan infak Ramadan bagi pelajar-pelajar pintas Ramadan yang sedang belajar dengan kami. Keduanya juga ialah juga untuk infak membeli sebuah van bagi tujuan untuk menyediakan perkhidmatan kebajikan kepada pelajar-pelajar. Dan yang ketiganya ialah tabung wakaf pendidikan Darul Hikmah yang bertujuan untuk jangka panjang. Dan untuk itu kami memohon supaya tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai sedikit kelebihan rezeki dan juga pendapatan dapat melakukan infak ini dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dan akhirnya pengambilan diploma untuk pelajar-pelajar di College Darul Hikmah akan bermula pada bulan Mei 2022 insya-Allah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.